Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali semula ke program Cuit dan Selak Rakyat Memantau PMX. Dan saya Zaini Hassan bersama dengan dan saya Hassan Muhammad Noor. Kita akan mengupas, kita akan membincangkan tentang apa yang berlaku dalam masa 2 minggu ini terhadap isu-isu yang timbul, isu-isu yang membebankan kerajaan, isu-isu yang membebankan rakyat dan sebagainya. Terlalu banyak isu telah berlaku, satu demi satu yang saya rasa bagi saya sendiri telah memeningkan pemikiran saya sendirilah. Dan disebabkan itulah saya telah mencuit, saya telah menulis satu cuit saya, tulisan saya yang bertajuk "Kita Semua Dah Pening". Zial, Z-I-A-L, bukan sebaliknya, dan saya petik daripada seorang seorang karikatur politik yang mengatakan bahawa semua orang dah pening terhadap isu-isu yang berlaku di negara kita ini. Sampai bila kita nak settle down? Sampai bila PM nak settle down? Sampai bila PM nak stopkan dia punya retorik dia dan sebagainya? Saya nak bagi satu pengertian terhadap retorik itu. Ramai orang kata berkenaan dengan retorik. Orang putih kata rhetoric. Orang Melayu kata retorik. So apa itu retorik yang sebenarnya? Retorik itu berasal daripada bahasa Greek, iaitu rhetor, yang membawa maksud pemidato. Retorik merupakan seni atau teknik memujuk yang disalurkan melalui bahasa lisan, visual dan tulisan. Dan itulah kekuatan PMX kita. Beliau adalah seorang retorik ataupun retorik yang hebat di Malaysia ini. Tetapi adakah beliau akan hanya retorik? Adakah beliau akan hanya retorik? Apa dia kerja-kerja? Kita nak tengok apa yang dilakukan untuk negara kita. Bersama saya juga, host bersama saya ialah Datuk Hassan. Ya, Datuk Hassan? So, boleh Datuk Hassan sambungkan apa yang saya cakap tu? Ya. Ya, sebenarnya rakyat ingin tahu apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh kerajaan sekarang. Dalam pelbagai isu, contohnya yang masih menjadi isu panas sekarang ni adalah OPR. So semalam Lim Guan Eng sendiri telah membangkitkan bahawa OPR ini tidak menguntungkan rakyat, sebaliknya menguntungkan perbankan. Ya, jadi isu seperti ini PMX kata itu bukan kuasa dia, itu kuasa bank negara dan sebagainya kan, bukan kuasa Kementerian Kewangan. Tetapi rakyat tidak mahu jawapan-jawapan seperti ini kan. Rakyat mahu penyelesaian kan. Itu antaranya yang kita lihat sekarang ni, di samping harga barang, harga barang yang orang kata sekarang ni semakin mendadak, jadi tidak ada penyelesaiannya. Kan? Ya, Datuk Hassan, selain daripada itu saya rasa banyak lagi isu. Ya. Isu yang mendadak, isu yang menyebabkan rakyat terkejut, tak kira lah UB40 ke T20 ke dan sebagainya. Contoh dia tarif elektrik. Boleh ke dia kata biar orang kaya saja bayar dan sebagainya? Bukan. Kita kena ingat orang kaya itu adalah sesuatu yang very subjektif sekarang dalam kedudukan Malaysia sekarang ni. Mungkin orang kaya T20 pun dah jadi B40, kita tak tahu. Betul. Jadi saya rasa banyak lagi dasar-dasar kerjaan yang perlu dilakukan, bukan secara tergesa-gesa tetapi secara berhemah. Mereka harus memikirkan apa dia kesan dia kepada rakyat. Contoh dia kalimah Allah, dia telah menyebabkan kegelisahan di kalangan umat Islam keseluruhannya. Saya rasa itu ada, kita janganlah orang kata mengambil pendekatan benang basah. Menang basah, you bagilah alasan apa pun sekalipun. Tetapi kita kena ingat, kerajaan sekarang berada dalam kerajaan. Tetapi apa akan jadi kalau isu ini dibangkitkan semasa kerajaan yang terdahulu? So apa langkah yang akan dilakukan oleh PH? Jadi mungkin sebaliknya dan sebagainya. So ini semua politik. Jadi Datuk Hassan, siapa host kita pada hari ini? Saya rasa seorang yang cukup istimewa bagi membincangkan isu-isu yang panas ini. Ya, kali ini kita menjemput Datuk Khairuddin Abu Hassan. Ya. Saya rasa nama ini adalah satu nama yang orang sendiri dah tahu. Kalau saya selak kembali,
Datuk Khairuddin ni adalah satu nama yang menggemparkan kita dua kali. Satu pada tahun 1998 kerana buku yang berkaitan dengan PMX. Buku apa tu Datuk Hassan? Itu sejarah Datuk Hassan, tak apa, itu tak ada masalah. Buku apa? 50 dalil. 50 dalil. Kenapa Anwar tidak boleh jadi PM? Kalau tak salah saya. Tetapi akhir ni dia menjadi PM. Dia jadi PM. Ya. Saya tak tahu itu, mungkin Datuk akan ulas kenapa dia boleh jadi PM balik. Okey, dan selagi satu adalah isu 1MDB di mana kita tahu Datuk Khairuddin ni kerana 1MDB ni disumbat dalam penjara. Dalam SOSMA ya. Jadi mungkin Datuk boleh mengulas lebih lanjut, memperkenalkan diri untuk penonton kita, siapa dia sebenarnya, Datuk. Ya, Datuk. Silakan. Terima kasih. Pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati sahabat saya Datuk Zaini, yang saya hormati sahabat saya Datuk Hassan. Terlebih dahulu saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kerana sudi menjemput saya ke studio pada pagi ini untuk sama-sama kita berdiskusi, berbincang tentang perkembangan mutakhir, khususnya politik tanah air kita. Jadi bagi pihak saya sebenarnya ni, saya rasa saya tidak perlu buat satu introduction yang mendalam kerana saya hanyalah insan biasa. Saya hanyalah seorang aktivis politik. Saya bukan pemimpin politik. Saya hanyalah seorang gurkha politik. Dan bagi saya sebenarnya, apa saja tindakan yang saya ambil sebelum ini bukan kerana saya ni seorang pemimpin politik ataupun aktivis politik, tetapi segala tindakan yang saya ambil selama ini atas dasar saya nak jadi rakyat ataupun warga negara yang bertanggungjawab. Atas dasar inilah saya selalu memerangi, saya selalu lawan isu-isu besar di tanah air kita without fear and favor. Kerana kita dalam hidup ini, kita bukan nak jadi popular, tetapi apa yang kita perlu buat ialah memikul satu-satu tanggungjawab itu secara fardu kifayah, secara terbaik mungkin dan secara teramanah yang mungkin. Ini pandangan saya. Jadi inilah sifat yang ada pada diri saya. Saya tahu ramai di luar sana, ramai yang tidak suka kepada saya dan sebagainya. Kerana saya bila saya bercakap, kadang-kadang itu saya bercakap tanpa tapisan. Tetapi inilah dia jati diri saya, prinsip saya. Saya suka bercakap atas dasar kebenaran, bukan atas dasar kita nak bagi seseorang itu sedap mendengar dan sebagainya. Walaupun pahit ditelan dan sebagainya, demi kebaikan kita bersama. Walaupun benda itu tidak baik dan sebagainya, saya akan tetap bercakap atas dasar kebenaran. Jadi sebagaimana yang dinyatakan, tak jawab lagi ni. Datuk Seri tak jawab lagi kan. Macam mana boleh cerita sikit sejarah 89 tu? Saya pun ada di Dewan Merdeka tu, kalau tak salah saya 89 dulu. 98. Saya pun ada di Dewan Merdeka tu. Jadi apa dia cerita mungkin yang ramai orang tak tahu. Apa yang berlaku sebenarnya? Ya, saya sebenarnya Datuk Zaini, macam saya kata tadi, saya suka cakap benda yang benar. Pada tahun 1997, saya, sebab tu saya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama keluarga je ni, apabila mereka berada di padang mahsyar besok, mereka berjawablah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tuduh kononnya ada konspirasi antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan saya untuk nak buat buku 50 dalil mengapa Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri pada tahun 1998. Semata-mata atas dasar nak jatuhkan, nak mencemarkan reputasi Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak menjatuhkan karya politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak maklumkan kepada keseluruhan rakyat di tanah air kita, pada tahun 1998 khususnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mahu mempercayai bahawa Anwar berperangai sedemikian rupa. Saya ingat pada tahun 1996, 2 minggu sebelum Allahyarham Sulaiman Palestin meninggal dunia, beliau ada menelponi Tun Dr. Mahathir Mohamad, bagi tahu dekat Dr. Mahathir Mohamad bahawasanya jangan lantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kerana mana mungkin seorang yang Nabi tak mengaku umat, kita nak lantik sebagai khalifah, nak pimpin ummah di tanah air kita. Tak boleh. Tapi Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mahu mempercayai.
Saya buat buku 50 dalil pun Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mahu mempercayai. Dia suruh pengiring pribadi beliau, edisi beliau dan sebagainya, tangkap saya beberapa kali, bawa pergi ke Sri Perdana untuk bertanya tentang buku 50 dalil ni. Siapa yang suruh saya buat buku 50 dalil? Siapa yang biayai saya? Kenapa saya buat buku 50 dalil ini dan sebagainya? Kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad pada waktu itu, beliau amat menyayangi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan beliau tidak mahu mempercayai bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim berperangai sedemikian rupa. Bagi diri saya pula, apabila saya ada bukti, saya kena buat. Bukan niat saya untuk nak mengaibkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi ini adalah satu fardu kifayah. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orang biasa, saya tak ambil kisah. Tetapi dia seumur hidup dia, dalam diri dia, dia senantiasa mengungkapkan bahawa dia nak jadi Perdana Menteri. Nak jadi Perdana Menteri maknanya dia nak jadi khalifah utama kita. Jadi saya berpegang kepada apa yang diperkatakan oleh Allahyarham Sulaiman Palestin, bapa saudara saya yang membesarkan saya, bahawa orang yang Nabi tak mengaku umat, haram kita lantik dia sebagai khalifah kita. Atas dasar inilah saya terbitkan buku 50 dalil yang ditulis oleh sahabat saya, Allahyarham Datuk Khalid Jafri. Macam saya kata tadi, nawaitu saya bukan nak mengaibkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bukan soal politik, ini bukan isu politik, ini adalah soal akidah agama Islam. Datuk, ada dua perkara saya nak celah. Ya. Akhirnya beliau menjadi PMX. Itu saya nak Datuk jelas tentang perkara itu. Dan satu lagi, Datuk ni macam orang kata a troublemaker. Ya. Apabila di zaman Datuk Seri Najib Tun Razak pun, Datuk Seri sendiri mencari masalah. Jadi dua benda ni saya nak Datuk Seri jawab. Ya. Terima kasih Datuk Zaini. Sebenarnya Datuk Zaini, saya bukanlah orang yang pakar dalam bidang agama. Tetapi apapun, saya nak jadi seorang Muslim yang terbaik, yang berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah. Atas dasar inilah sebab itu saya mengambil tindakan nekat. Mana mungkin, mana senang Datuk Zaini, Datuk Hassan, tahun 1998 Perdana Menteri tidak mahu mempercayai Anwar berperangai sedemikian rupa. Anwar, Datuk Seri Anwar Ibrahim, timbalan Perdana Menteri. Ingat, senang bagi saya nak bertindak pada waktu itu. Tetapi saya terpaksa bertindak kerana saya ada bukti. Kita ada bukti yang sahih untuk membuktikan bahawa Anwar Ibrahim ini dia mengamalkan perbuatan luar tabi'i tersebut. Sebab itulah saya nak katakan kepada orang-orang Melayu, kalau Anwar Ibrahim kata perkara ini fitnah, saya sampai hari ini saya cabar Anwar Ibrahim. Saya seru kepada Anwar Ibrahim, kalau kata saya buat fitnah terhadap beliau pada suatu masa dulu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, timbalan Perdana Menteri jatuh kerana buku 50 dalil, kenapa beliau tak mahu ambil tindakan undang-undang terhadap diri saya? Saya kalau orang tuduh saya macam tu, kalau saya tak buat, perkara pertama saya buat laporan polis. Perkara kedua, saya akan heret orang tersebut yang buat fitnah ke atas diri saya pergi ke mahkamah. Samalah dalam kes 1MDB. Dalam kes 1MDB ini pun kita lawan dengan Perdana Menteri. Bukan senang. Kalau saya tak ambil tindakan yang nekat sedemikian rupa, kemungkinan besar saya rasa duit 100 bilion akan hilang. Itu dana kerajaan, itu duit rakyat. Jadi sebab itulah saya terpaksa pergi ke luar negara. Bila saya buat money trail, kita kumpul bukti-bukti dia. Sebab itulah saya terbang ke Singapura untuk buat laporan kepada pihak penguatkuasa undang-undang di Singapura. Saya terbang ke Hong Kong, saya terbang ke Switzerland, saya terbang ke Perancis, saya terbang ke United Kingdom, saya terbang ke United Kingdom, ke Amerika Syarikat. Kenapa? Kerana sebagai seorang Islam, bila saya ada bukti, sama ada perkara tersebut akan bagi satu impak membahayakan diri saya ataupun tidak, saya tak peduli. Sebagai orang Islam, sebagai mukmin, itu adalah fardu kifayah. Kita kena buat. Kerana demi untuk nak selamatkan dana kerajaan, demi untuk nak selamatkan duit rakyat, demi untuk nak selamatkan ekonomi tanah air kita. Sebab itu saya terpaksa bertindak nekat. Tapi biasalah, bila kita bertindak, ada yang orang suka,
dan ada orang yang tidak suka. Saya tidak peduli, kerana bagi saya yang pentingnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan Maha adil. Adakah Datuk pergi itu atas inisiatif sendiri ataupun ada orang yang mendesak berbuat demikian? Oh, sebenarnya tidak ada siapa mendesak saya berbuat demikian. Saya menjelajah ke 6 negara di luar negara untuk buat laporan dalam kes 1MDB atas kajian saya, atas pengumpulan maklumat yang saya buat sendiri, dan atas dasar seorang rakyat yang bertanggungjawab untuk nak selamatkan ekonomi tanah air kita. Kesan daripada tindakan murni Datuk Seri itu telah menyebabkan Datuk Seri diposok dalam penjara. Jadi boleh cerita sikit lah. Ya, tapi bagi saya sebenarnya itu biasalah. Itu asam garam dalam perjuangan. Mana-mana perjuangan untuk nak menegakkan kebenaran, kemungkinannya perkara itu akan berlaku, Datuk Zaini. Tetapi bagi saya tidak peduli. Kerana ini penting. Kerana kita tidak mahu natijah daripada perbuatan rasuah, daripada ketirisan dan sebagainya. Pada waktu itu 40 bilion ringgit duit kerajaan diselewengkan oleh syarikat 1MDB, oleh Jolo, oleh Datuk Seri Najib. Atas dasar ini saya terpaksa bertindak. Bila saya bertindak, saya masih ingat saya ditangkap, dimasukkan ke dalam lokap di IPD Dawangi selama lebih kurang 2 minggu. Atas alasan apa tu? Atas mereka dakwa saya atas akta sosma. Sebenarnya saya orang yang pertama yang didakwa ditahan di bawah akta sosma. Ini saya set the precedent dalam akta sosma di tanah air kita. Kemudian saya dimasukkan ke dalam penjara Sungai Buloh selama 2 bulan. Sama juga atas dasar akta sosma. Dan pada waktu itu saya akui saya amat tertekan kerana rumah saya, penthouse saya di Mont Kiara dilelong, syarikat-syarikat yang saya bina 20 tahun 30 tahun yang lepas semuanya dihancurkan, akaun perbankan dibekukan dan sebagainya Sehingga sekarang ya. Jadi tapi macam saya kata tadi, Datuk Zaini, bagi saya tak ambil peduli. Kerana bagi saya, kalau kita berjuang atas alasan yang benar, kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, we will survive. soalan saya belum jawab. Ya. Akhirnya beliau menjadi PMX. Itu belum jawab lagi. Ya. Itu senang, Datuk Zaini. Soalan itu, Datuk Hassan, bagi saya cukup mudah untuk kita nak jawab. Saya pada tahun 1958 saya terbitkan buku 50 dalil mengapa Anwar tidak menjadi Perdana Menteri. Dan pada hari ini Anwar jadi Perdana Menteri yang ke-10. Percayalah cakap saya. Sebagai seorang Islam, yakinilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala Maha adil. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mungkir janji. Apa yang berlaku pada hari ini adalah satu ujian kepada keseluruhan rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu, umat Islam di tanah air kita. Tetapi percayalah, ujian ini berunsur sementara. Kerana bagi saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala hendak menguji kita semua. Mungkin Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita semua siapa itu Anwar Ibrahim. Kemungkinan besar Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk jati diri Anwar Ibrahim yang sebenarnya. Dan pada hari ini terbukti. Kita dapat lihat sikap sebenar, jati diri sebenar Anwar Ibrahim yang sebenar-benarnya. Dulu saya ingat ketika beliau menjadi pemimpin aktivis pelajar, ketika beliau menjadi ketua pembangkang dan sebagainya, hari-hari beliau bercakap tentang agama Islam. Hari-hari beliau bercakap tentang membela nasib orang Melayu, orang susah. Dulu waktu dia di Universiti Melaya, saya ingat lagi, dia bercakap tentang isu baling dan sebagainya. Tetapi pada hari ini, Datuk Zaini, secara ringkasnya, secara sepintas lalu, dia sudah berubah daripada wadah perjuangan tersebut. Pada hari ini, kita orang Melayu, ini tanah Melayu, we are the son of the soil.
hak orang Melayu termaktub secara jelas dalam Perlembagaan Persekutuan. Pada hari ini orang Melayu tak boleh bercakap tentang permasalahan orang Melayu. Orang Melayu tak boleh bercakap tentang masa depan orang Melayu. Dia Perdana Menteri Melayu yang dulu duk bercakap tentang Melayu, tentang Islam siang malam. Tok Din, saya pun dah naik berpeluh dah ni. Dah terlalu panas dah. Jadi saya rasa kita cuba ulas. Beliau telah menjadi PMX, Perdana Menteri ke-10. Itu adalah satu hakikat. Dalam masa 6 bulan ini, dalam masa 6 bulan 25 hari kalau tak salah saya, 6 bulan lah, kita melihat bahawa beliau banyak bercakap, tetapi kurang kesannya kepada rakyat jelata dan sebagainya. Mungkin Datuk Hassan boleh ulas sikit tentang pelbagai isu yang timbul yang menyebabkan berlakunya kegelisahan di kalangan rakyat sendiri, rakyat bawah. Kita cuba nak bangkitkan masalah bawah ke peringkat atas melalui mungkin melalui Datuk Din, mungkin dia boleh ulas secara lebih, orang kata lebih konstruktif lah. Jangan berdasarkan emosi dan sebagainya. Datuk Hassan, mungkin you nak tanya sesuatu kepada Datuk Din supaya dia lebih, orang kata lebih ni lah, jangan terlalu emosi sangat. Jadi macam yang kita peringkat awal tadi tu, kita bangkitkan soal masalah-masalah rakyat ni kan. Jadi Datuk cakap pun, Anwar dulu pun cakap hebat mengenai Melayu, masalah Melayu semua kan. Tapi sekarang ni apa yang Datuk lihat permasalahan yang sebenarnya dihadapi bukan saja orang Melayu tapi rakyat keseluruhannya. Kan? Tanpa ada prejudis lah, tanpa ada prejudis. Sebenarnya Datuk Hassan, Datuk Zaini, bagi saya ni Anwar adalah seorang yang merely rhetorical. Dia ni hanya kerja dia, kepakaran dia berbohong dan bercakap. Ini Anwar Ibrahim. Kerja dia siang malam pagi petang, dia suka berbohong. Pada hari ini dia kena ingat bahawasanya dia bukan lagi pemimpin parti pembangkang. Dia bukan lagi aktivis politik jalanan. Dia bukan lagi seorang tokoh reformis jalanan. Pada hari ini dia telah dimemertabatkan sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Apa yang Anwar Ibrahim patut bercakap pada saya, patut bertindak. Sebenarnya pada hari ini, kerana permasalahan mutakhir tanah air kita dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, sosial dan sebagainya, rakyat amat tertekan. Dalam bidang ekonomi khususnya, rakyat cukup tertekan, khususnya kumpulan B40 ke bawah. Rakyat, they just want to see food on the table. Sebagai Perdana Menteri, orang yang mengambil alih driver seat Perdana Menteri, rakyat nak tengok ke mana Datuk Seri Anwar Ibrahim nak memandu, nak memacu tanah air kita. Bukan bersikap retorik. Rakyat nak tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap tentang dasar-dasar baru, tentang polisi-polisi baru, macam mana nak keluarkan permasalahan negara dari kepompong masalah masa kini untuk nak melonjak ke hadapan. Cakap serupa bikin. So walk the talk. Ini rakyat nak tengok. Tetapi malangnya pada hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, saya tak tahulah apa masalah dengan dia. Mungkin ini pun kerja Allah SWT untuk nak tunjukkan kepada keseluruhan rakyat di tanah air kita siapa dia itu Anwar Ibrahim. Hanya pandai bercakap, tak boleh bekerja. Macam Tun Dr. Mahathir Mohamad duk kata. Dia pada hari ini, dia pergi ke mana-mana majlis politik, majlis sosial, majlis kerajaan. Apa yang dia bercakap, buat fitnah terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad, hanya bantai Tun Dr. Mahathir Mohamad. Rakyat tak mau dengar itu semua, kerana rakyat nak tengok dia menjadi seorang Perdana Menteri yang bertanggungjawab. Rakyat nak tengok dia selesaikan semua permasalahan rakyat, semua masalah negara, masalah ekonomi, masalah politik dan sebagainya. Saya nak bagi tahu dekat Datuk Zaini dan Datuk Hassan, tengok keikhlasan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Apabila Anwar Ibrahim dinamakan sebagai Perdana Menteri, mengangkat sumpah sebagai memegang jawatan Perdana Menteri, apa Tun Dr. Mahathir Mohamad kata kepada kami? Tun Dr. Mahathir Mohamad mengingatkan kami bahawa jangan libatkan diri dalam mana-mana gerakan untuk nak menjatuhkan kerajaan. Kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad kata enough is enough.
we must give the benefit of the doubt to Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kerajaan buat benda yang baik, kita kena sokong. Kalau kerajaan buat benda yang tak baik, kita kena tegur. Kita kena lawan secara habis-habisan. Tetapi malangnya, selepas hampir 7 bulan, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni terbukti dia tak boleh bekerja. Dia hanya nak main politik dan sebagainya. Okey, Datuk Din, kita berhenti berehat kerana suasana cukup panas. Kita redakan sedikit dan selepas ini kita sambung semula. Okey, kembali kita ke program Cuit dan Selak. Sebentar tadi kita telah mendengar Datuk mengingatkan tentang apa yang baik kita sokong dan apa yang tidak baik kita tegur, ya. So apa setakat ini Datuk Seri, apa yang teguran yang sepatutnya kita beri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, PMX kita, mengenai isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat, ya, selain daripada kita tak nak lagi dengar setakat bercakap saja. Ya. Terima kasih Datuk Hassan. Ya, bagi saya sebenarnya senang saja. Sebagai Perdana Menteri, dia kena jadi sebagai seorang Perdana Menteri yang bertanggungjawab. Dia kena selesaikan semua permasalahan negara demi kesejahteraan rakyat di tanah air kita. Kerana macam saya katakan tadi, rakyat hanya nak tengok food on the table. Rakyat nak itu saja. Makanan atas meja. Makanan atas meja. Ya. Jadi rakyat tak mau dengar lah pasal-pasal retorik politik, hentam orang itu, hentam orang ni, Tangkap fitnah orang tu, orang tu, tangkap orang ni, tangkap orang tu, tangkap orang ni, semua ni. Rakyat tak mau lihat itu. Kerana bagi rakyat senang. Dia nak lihat macam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim nak kemudi tanah air kita, negara kita, dan macam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim nak selesaikan semua permasalahan negara demi kesejahteraan keseluruhan rakyat di tanah air kita. That is the expectation of the rakyat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri, mungkin orang berkata dalam tempoh 6 bulan atau 7 bulan ini tidak mungkin akan selesaikan masalah. Tetapi berdasarkan apa yang kita disogokkan sebelum ini, berbagai kenyataan itulah yang menyebabkan rakyat nanti mengharap. Ya. Contohnya, Ya. hari ini Saya merintah besok turun minyak. Itu antara contoh-contoh yang menyebabkan rakyat tidak sabar. Ya. Walaupun dia akan mengambil masa, tetapi ayat-ayat seperti itulah yang menyebabkan rakyat rasa macam Ditipu. Ya, saya Datuk Hassan, kalau saya boleh mencela, sebenarnya itu yang kita nasihatkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada hari ini, beliau adalah seorang Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tapi bila jadi Perdana Menteri, jangan sama sekali cuba nak jadikan ini sebagai kerajaan populis. Janji benda yang bukan-bukan, benda yang tidak masuk akal, benda yang mustahil dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh letak kesalahan ini kepada rakyat. Bila dia janji, saya jadi Perdana Menteri, esok harga minyak turun, dia yang kata. Ungkapan tersebut datang daripada mulut dia. Jadi rakyat terima, rakyat meletak harapan. Jadi bila dia jadi Perdana Menteri dah hampir 7 bulan pada hari ini, perkara tersebut tidak nampak langsung. Dan inilah dia dilema yang kita sedang hadapi. Rakyat sudah tidak sabar lagi. Dan saya bagi pihak saya, macam saya kata tadi, kami berpegang utuh kepada teguran nasihat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Enough is enough. Demi masa depan negara, Tun Dr. Mahathir Mohamad kata, kita jangan letakkan kepentingan diri kita nak berebut jawatan dan sebagainya. Yang pentingnya kita nak tengok negara kita maju, selesai semua masalah dalam negara kita. Kerajaan buat baik, kita kena sokong. Kerajaan buat tak baik, kita kena tegur, kita kena lawan. Itu prinsip
pegangan masa depan, masa kini pihak kami. Datuk Seri tadi mengatakan bahawa pendekatan kerajaan ini lebih kepada pendekatan populis. Jadi maknanya kalau tiap-tiap hari dia kata kita nak banteras rasuah, kita nak tangkap orang tu, tangkap orang ini, itu adalah salah satu daripada pendekatan populis. Tetapi dalam tempoh 6 bulan 7 bulan ni, rakyat saya rasa kita dapat daripada bawah dah. Rakyat dah bosan dah mendengar benda ni. Sehingga kan ada orang mengatakan bahawa mereka dah balik simpati kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Dah simpati balik kan. Pasal orang dah tak mau dengar dah pasal slogan populis tu. Jadi apa pandangan Datuk Seri? Ada Datuk Seri setuju? Datuk Zaini, sebenarnya saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Datuk Zaini. Saya nak tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sokong. Saya Datuk Zaini, saya seorang yang anti rasuah. Ya, betul. Sebab itulah saya menjelajah ke seluruh negara, saya lawan kes 1MDB secara habis-habisan. Pada waktu itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim kena ingat, saya adalah naib ketua UMNO bahagian Batu Kawan. Saya adalah sebahagian daripada pemimpin akar umbi UMNO pada waktu itu. Saya ahli UMNO. Presiden saya Datuk Seri Najib. Tetapi atas dasar kebenaran, atas dasar kita nak lawan rasuah, presiden ke apa, ke parti kita ke apa ke, kita tak peduli. Kerana kita kena letak kebenaran di atas perkara tersebut. Dan saya nak tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak apa, dia nak lawan rasuah, dia nak combat graft and corruption, I stand by him. Saya sokong dia 100%. Tetapi saya nak tanya Anwar Ibrahim, kenapa semua itu berunsur selective prosecution? Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap tentang Pandora Paper. Dia saman dia Tun Daim Zainuddin dan beberapa orang. Tetapi saya nak tanya, Bendahari Agung PKR William Leong pun nama ada dalam Pandora Paper. Ramai lagi pemimpin-pemimpin PKR nama ada dalam Pandora Paper. Kenapa dia tak bertindak kepada perkumpulan dia yang ada nama dalam Pandora Paper? Kenapa dia hanya mengambil tindakan ke atas musuh-musuh politik dia? Jadi sebenarnya pada hari ini, Datuk Hassan, rakyat tidak bodoh. Jangan kita ada satu persepsi seolah-olah rakyat ini naif. Rakyat ini tidak bijak menilai, tidak pandai memikir. Saya, Datuk Zaini, saya menjelajah ke seluruh pelosok tanah air. Saya masuk ke kampung-kampung, peneroka Felda. Kadang-kala mereka tanya soalan kepada saya tak boleh jawab. Itu menunjukkan di zaman di alaf moden ini, rakyat dapat pelbagai maklumat daripada pelbagai sumber. Rakyat tidak lagi bodoh macam dulu. Sebab itu saya kata dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada hari ini berhentilah berbohong, berhentilah duk buat retorik politik dan sebagainya. Datuk Seri, baru-baru ni sebagaimana yang Datuk Seri kata tadi, selective prosecution terhadap tokoh-tokoh tertentu. Baru-baru ni timbul satu berita mengatakan bahawa 2 tokoh termasuk seorang Tan Sri akan didakwa. Semalam kita dah tahulah siapa dia, Tan Sri Halim Saad bersama dengan Tun Daim Zainuddin. Jadi orang tertanya-tanya, selective prosecution ini, orang tertanya-tanya apa jadi kepada SD Datuk Murad dulu yang berkenaan dengan master account dan sebagainya. So orang tertanya kalau kita boleh korek balik isu-isu yang membabitkan tempoh 30 tahun dulu, kenapa isu-isu yang membabitkan SD Secretary Declaration Datuk Murad ini tidak dibangkitkan juga? Jadi itu persoalan rakyat sekarang ni. Jadi macam mana? Ya, inilah permasalahan dia, Datuk Zaini. Masalah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia duk ingat dialah orang yang paling bersih, lebih putih dari putih. Dia tak tahu dia ada pelbagai kotoran. Sebab itulah saya pada kali ini, tak apa, kalau dia nak bercakap banyak, dia nak bertindak sedemikian rupa, kalau dia kata dia ada pelbagai maklumat tentang Tun Daim, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan sebagainya, saya nak beritahu dekat PMX ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya pun ada pelbagai maklumat terhadap diri dia. Tunggu. Tetapi apa yang mengecewakan kita pada hari ini, Datuk Zaini, tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seolah-olah menampakkan seperti satu grand design untuk nak membunuh bangsa Melayu.
Saya bertanggungjawab atas apa yang saya perkatakan tadi. Kerana semua tokoh-tokoh korporat Melayu ni ditikam satu demi satu. Datuk Seri Anwar sedang mengambil tindakan satu demi satu ke atas tokoh-tokoh korporat Melayu. Saya nak tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau tokoh-tokoh korporat bangsa asing, apakah mereka tidak pernah buat salah laku? Apakah mereka tidak pernah mengamalkan rasuah dan sebagainya? Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya memberi fokus, hanya bagi tumpuan ke arah untuk nak kenakan tindakan undang-undang ke atas tokoh-tokoh korporat Melayu? Ini saya tak boleh terima. Ini saya tak faham. Tetapi tak apa. Kalau dia ada cara dia nak mengambil satu-satu tindakan, untuk makluman Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya pun ada cara saya untuk nak berperang dengan dia sekali lagi. Datuk Seri, saya masih ingat lagi pada 1998 apabila buku 50 dalil tu terkeluar, kan? Pada masa itu saya rasa Datuk Hassan dengan saya jadi wartawan lah, kita membuat banyak liputan politik, dan saya masih ingat lagi pada masa itu ada cadangan untuk nak buat report polis terhadap buku itu. Dan pandangan kita pada masa itu, kalau Datuk Seri buat report polis pada masa itu, dia akan memerangkap Datuk Seri, yang akhirnya benda itu berlaku. Dan pada kali ini, selepas 30 tahun, Datuk nampak gaya macam kerajaan PMX nak tarik orang seperti Tun Daim dan juga Tan Sri Halim Saad ke mahkamah. Jadi apa kebarangkalian akan berlaku di dalam mahkamah? Kerana kita harus ingat bahawa Tun Daim dan juga Tan Sri Halim juga mempunyai pelbagai peluru Datuk Zaini, kalau saya boleh mencela Datuk Zaini, boleh. PMX ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia bukan seorang yang bijak. Dia ni orang yang tak pandai. Dan saya nak maklumkan kepada keseluruhan rakyat di tanah air kita pada hari ini, pada pagi ini, bahawasanya he is digging his own graveyard. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia sedang gali liang lahat dia yang tersendiri. Kita tunggu. Bila masuk dalam kamar mahkamah, kita tunggu. Jadi saya heran kenapa dia cuba cari masalah-masalah ni, ya? Dia orang yang tak cerdik. Bagi saya, dia orang yang tak cerdik. Itu aja. Jadi Datuk Hassan ada apa-apa nak tambah Datuk Hassan? Panas kan ni? Jadi kita tunggulah apabila kita tunggu apa yang akan berlaku dalam kamar mahkamah. Kita akan panggil semula. Saya Datuk Zaini, saya menghormati bidang judiciary kita. Saya amat menghormati. Sebab itu Datuk Zaini, Datuk Hassan, bila mereka bercakap tentang filem Anwar The Untold Story, saya sebenarnya, kita ni tidak adil. Kalau kita nak buat satu-satu hujahan tanpa kita pergi tonton, tanpa kita tengok konten dia, jalan cerita dia, plot cerita dia dan sebagainya, fakta cerita dia, kita nak buat komen, tak adil. Jadi saya pergi ke panggung, saya tengok. Saya nak maklum kepada Datuk Zaini, Datuk Hassan, kepada penonton dan kepada keseluruhan penonton, filem ini adalah sebuah naskah yang haprak, yang penuh dengan unsur-unsur penipuan, yang meloyakan saya, memualkan saya. Sebab itu bila saya tweet, lebih kurang 1 juta orang viewers dapat view komen saya. Kerana inilah dia sikap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang yang suka menipu dan sebagainya untuk nak tonjolkan diri dia itu. Apa dia yang meloyakan tu? Apa dia yang sebagaimana Datuk Seri kata tadi tu? Apa dia? Contoh dia. Yang meloyakan ni sebenarnya banyak unsur-unsur penipuan dan unsur-unsur exaggeration. Saya nak kata dekat Datuk Zaini, saya adalah bekas banduan. Saya masuk lokap pun selalu. Kalau kita masuk lokap, kita ditangkap, ditahan, bawa ke balai. Sebelum kita dimasukkan ke dalam sel, kita kena daftar nama, kena buka baju, apa barang kita semua kita kena surrender, dan kita kena pakai baju lokap, baju oranye.
baju OKT, orang kena tahan, duduk dalam lokap, tak boleh pakai baju sendiri. Dalam filem tersebut, Datuk Seri Anwar ni pembukaan cerita tersebut menunjukkan Datuk Seri Anwar ni dipukul oleh pihak polis dalam sel lokap. Saya nak bagi tahu perkara tersebut tidak berlaku dalam sel lokap. Sebab itu saya tanya Zuna, sebab itu saya tanya penerbit, mereka ada ke waktu Datuk Seri Anwar kena tumbuk? Saya tanya Zuna, dia ada di sebelah Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim kena tumbuk. Yang kes Mata Lebam kita akui. Tetapi kenapa Zunar, kenapa pemimpin-pemimpin PKR, kenapa penerbit tidak mahu tanya mantan Ketua Polis Negara Tan Sri Rahim Noor, mengapa beliau mengambil tindakan untuk tumbuk Datuk Seri Anwar Ibrahim? Apakah tindakan Tan Sri Rahim Noor pada waktu itu Tun Mahathir yang suruh? Tidak sama sekali. Tun Dr. Mahathir Mohamad pun tak tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ditumbuk dan sebagainya. Jadi kenapa mereka harus implicate isu ini, isu Mata Lebam dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Kalau mereka ada bukti, Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi arahan kepada mantan Ketua Polis Negara, tumbuk Anwar Ibrahim sampai Mata Lebam semua. Bagi bukti kepada saya besok saya nak pergi badan polis, saya nak buat laporan ke atas Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tidak ada kena-mengena dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan dalam filem tersebut, Datuk Seri Anwar Ibrahim dipukul oleh polis, baju berdarah. Dia pakai baju duduk dalam sel tu, tak bangun-bangun, tidur dalam sel seolah-olah macam nyawa-nyawa ikan nak mati selama 5 hari. Hari ke-6, bila dia nak dihadapkan, nak di-charge di mahkamah, barulah Datin Seri Dr. Wan Aizah hantar baju, barulah salin. Mana ada masuk lokap pakai baju sama penuh dengan darah 6 hari tak salin. Itu semua penipu. Is over exaggerated. Spice up lah. Dia spice up macam-macam. Dan apa yang dia tuduh Tun Dr. Mahathir Mohamad semua tu pun itu tipu. Sebab itu saya nak nasihatkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, bila Tun Dr. Mahathir Mohamad pulang daripada Korea dan daripada negara Jepun, saya nak ajak Tun Dr. Mahathir Mohamad tonton filem tersebut. Kita nak tengok. Bagi saya, Datuk Zaini, Datuk Hassan, banyak perkara dari aspek perundangan yang kita boleh ambil tindakan ke atas filem Haprak ini. Datuk Zaini, Kita kena pergi tengok Datuk Hassan, Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri. Macam mana dia allow producer pembikin filem luar negara tunjuk the brutality of the police, kezaliman polis kita kepada orang yang kena tangkap dan sebagainya. Dia Perdana Menteri, dia kena mempertahankan semua pihak penguat kuasa undang-undang di negara kita. Saya, Datuk Zaini, saya masuk lokap, ditangkap di bawah SOSMA, masuk lokap, diletak dalam lokap IPD Dang Wangi selama 2 minggu. Saya masuk hari ketiga, saya kena demam denggi dalam paras yang cukup teruk. Jadi pihak polis ambil saya, bawa saya pergi ke HKL, dan saya dimasukkan dalam ward HKL selama 11 hari. Maknanya level demam denggi saya itu begitu teruk ketika saya ditahan oleh pihak polis. Bila saya keluar, ramai daripada sahabat-sahabat saya dari kalangan peguam dan sebagainya suruh saya mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak polis, kerana pada waktu itu saya di bawah tahanan pihak polis. Saya kena denggi kerana kecuaian, mereka tak jaga lokap dan sebagainya secara terbaik mungkin, kebersihan dan sebagainya, ada nyamuk Aedes dan sebagainya, saya kena penyakit demam denggi. Tetapi Datuk Zaini, Datuk Hassan, saya bagi tahu kepada kawan-kawan saya semua, saya sama sekali tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang ke atas pihak penguat kuasa undang-undang di tanah air kita, walaupun itu kecuaian mereka. Lokap is lokap. Bila you masuk lokap, you kena terima hakikat itu lokap, itu bukan penjara 5 star. Jadi kerana saya terhutang budi dengan pihak polis, saya amat terhutang budi dengan pihak PDRM, saya amat terhutang budi dengan pihak penguat kuasa undang-undang di tanah air kita, kerana bila saya dimasukkan ke dalam lokap, saya dijaga terbaik mungkin. Bila saya dihantar ke penjara Sungai Buloh selama 2 bulan, saya dijaga terbaik mungkin oleh pegawai-pegawai penjara Sungai Buloh. Saya amat terhutang budi dengan pihak penguat kuasa undang-undang di tanah air kita.
Jadi mana boleh Anwar Ibrahim ataupun pihak Finas mengizinkan filem yang seperti ini, suruh orang Indonesia bercakap buruk tentang polis kita dan sebagainya, papar tayangkan ke seluruh dunia. This is rubbish. Saya sedih Datuk Seri kita cool down sikit apabila murid-murid sekolah diajak untuk menonton, agensi-agensi kerajaan, anggota-anggota agensi kerajaan diajak menonton. Saya rasa kita bukan nak tengok F1 ni. Ya. Kita nak tengok satu tontonan wayang berunsur politik. Jadi apa pandangan Datuk Seri sebagai seorang rakyat, saya rasa tak kena. Ya, betul. I share common opinion with Datuk Zaini. Datuk Zaini, kalau filem itu sebuah naskah yang baik, yang banyak unsur-unsur pengajaran, sejarah dan saya setuju. Tetapi filem ini filem haprak. Filem ini filem propaganda untuk mensucikan segala kekotoran Anwar Ibrahim. Macam mana dia nak bawa budak sekolah pergi tengok dan sebagainya. Semalam pemimpin PKR dalam panggung wayang guna mikrofon dan sebagainya, laung waktu nak tengok filem Antul-Sori Anwar Ibrahim, laung reformasi dan sebagainya. Dalam panggung. Saya baru tweet hari ini. Dalam panggung wayang saya ada video. Apa lagi? Ya. Mereka telah memerintah, nak reformasi apa lagi? Tak, ini dia masalah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin PKR. Kenapa? Kerana mereka ini dilahirkan di jalanan, mereka adalah sampah masyarakat, mereka adalah sampah jalanan. Pada hari ini, kerajaan pada hari ini ditunjang oleh pemimpin-pemimpin. Sebab itu saya kata mereka ini Panas juga. mereka tak boleh takbir negara. Sorry to say that. Kan? Datuk Seri, masa mencerburui kita dekat 1 jam. Mungkin Datuk Hassan, your last word Datuk Hassan. Okey, saya cuma itulah, satu kita kena pergi tengoklah kot Antul Sori ni. Tapi bagi saya Antul tu dah, maksud dia dah Antul tu, saya tak tahu apa maksud Antul tu. Antul tu apa? Kan, okey. Okey, yang keduanya saya tertarik dengan Datuk punya kenyataan tadi. Dia menghargai pihak berkuasa yang memberi layanan yang baik di dalam lock up. Jadi itu jarang kita dengar lah orang menghargai. Selalunya kalau keluar tu biasanya orang akan mempertikaikan lah. Itu saya punya ni lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, panjang lagi sebenarnya kalau kita nak sembang tentang apa yang berlaku dalam situasi negara, situasi pemerintahan PMX, apa yang dihadapi oleh rakyat jelata di bawah sana dan sebagainya. Kita akan sambung lagi perbincangan yang sama bersama dengan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan. Walaupun sedikit panas, sedikit emosi dan sebagainya, itu adalah orang kata itu adalah Datuk Seri lah. Beliau memang macam tu watak dia. Dia adalah bersama-sama saya belajar di ITM dulu. Saya kenal dia dan itulah watak beliau. Dan kita akan berjumpa lagi bersama beliau dalam episod akan datang. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.